Assalamualaikum, dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa. Hari ini saya ingin, menyampaikan tata cara penggunaan template site PDPR. Ah, Sekejap ya. Kita tahu, musim, pandemik COVID-19 ni kita menghadapi masalah PDPR ni, pembelajaran, dari rumah maksudnya PDPR, pembelajaran dan pembelajaran dari rumah. Jadi se sebenarnya beginilah tuan-puan, ah, kita kena bekerjasamalah antara guru dan, ibu bapa untuk menjayakan PDPR ini. Ah, Kementerian, macam kami di peringkat guru, hari-hari kementerian akan minta, penglibatan murid sebenarnya. Ah, jadi kementerian akan menengok, akan melihat pela penglibatan murid ini, sama ada murid aktif ataupun tidak aktif. Jadi sama-samalah kita bekerjasama untuk memastikan PDPR ini berlangsung dengan jayanya. Sebab keadaan pandemik COVID-19 ni sekarang amat merisaukan dan baru-baru ini kebanyakan yang anak-anak kita yang berada di tingkatan 5 tahun 2020 bila kembali ke sekolah, banyak berlaku kes positif. Jadi kita sebenarnya sebenarnya kalau kita sama-sama bekerjasama, PDPR ni seolah-olah pembelajaran bersemuka juga. Jadi yang penting kerjasama. Jadi kalau ibu bapa semua bekerjasama, insyaAllah kita dapat mengharunginya, dan keadaan apa ni, murid kita tidak, anak-anak kita lah terutamanya tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran. Okey, template ilmu PDPR. Okey, kita hendak banyak persoalan yang timbul bukannya di Labuan, di seluruh Malaysia. Jadi isu ibu bapa ni pertamanya adalah perkongsian gadget, gadget ni handphone atau laptop di rumah dengan adik-beradik yang ramai. Kedua, bila sekolah melaksanakan kaedah pembelajaran menggunakan modul, jadi ini menjadi masalah kepada ibu bapa dengan ketiadaan mesin pencetak iaitu printer. Lepas tu kita tiada data internet. Okey, ni selalulah ni, ini antara isu ibu bapa lah. Lepas tu ketiadaan gadget apabila ibu bapa bekerja. Okey. Dan ada juga yang langsung tiada gadget di rumah. Okey. Itu antara isunya lah. Jadi kenapa kita bina set template ilmu PDPR ni, penyelesaian isu daripada isu tadi kita akan mewujudkan template ilmu PDPR SKPS 2021, dan kedua kita mewujudkan grup WhatsApp ibu bapa bagi tahun 2021. Ini antara plan SK Pekan 1 buat untuk anak-anak murid. Jadi kalau tengok daripada sini, macam mana template ilmu PDPR ni boleh selesaikan isu yang di sini tadi. Perkongsian gadget, tiada mesin pencetak, tiada data internet, tiada gadget. Jadi seringkali sebelum saya proceed saya akan tunjukkan dari A sampai Z cara cara penggunaan template ilmu PDPR dan kebaikannya, dan serta macam mana template ini boleh mengatasi masalah isu-isu yang telah kita utarakan tadi. Okey. Jadi sekarang ini saya ambil contoh daripada satu WhatsApp daripada kelas 4 bijaksana. Seringkali guru-guru SKPS, SK Pekan 1 ni, diorang akan memberi arahan dalam bentuk begini. Dia cakap, "Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa selesaikan modul bahasa Arab dengan klik link di atas." Okey. Ini tengok bila kita dapat pesanan begini, tuan puan hanya perlu klik
Oke, bila klik dia akan mengarahkan kita kepada pautan template ilmu PDPR. Oke, ini adalah bentuk template ilmu PDPR. Oke. Bila tuan-tuan puan tengok di sini ada 3 bahagian. Pertama home, lepas tu program titipan kasih, pembelajaran atas talian. Okey. Okey, sebelum tu di sini adalah beberapa perkara. Okey, untuk bahagian pertama ni kita ada satu apa ni kata-kata aduan lah daripada pihak pengurusan. Lepas tu kita ada pendahuluan daripada GB guru besar kita. Lepas tu di sini ada jadual waktu PDPR kami kongsikan. Okey. Tengok jadual ini bersifat counter hikmat bantu kepada murid. Maksudnya sekarang begini, jadual waktu yang ada di sini, contohnya pada hari Isnin 8 hingga 9 pagi, subjek matematik, kita hanya buka untuk konten hikmat bantu. Maksudnya nanti modul yang telah dimuat naik, kalau ibu bapa dapat modul tu lebih awal, ataupun pada pagi pukul 8 ni, modul tu, uh, anak-anak dan anak-anak kita boleh membuat sebarang pertanyaan kalau dah faham. So inilah jadual yang kita buka untuk ibu bapa atau uh, kepada anak-anak sebenarnya bukan ibu bapa. Jadi kita risau kadang-kadang, "Ini cikgu time 8 hingga 10 pagi ni time saya kerja ni. Anak saya bawa gadget. Macam mana dorang mau belajar?" Kenapa kita buka juga, kami guru-guru ni kadang-kadang ada flexible time juga. Bolehlah bertanya kalau mesej malam tu, kalau malam tu kami tak jawab tu, tunggulah besok paginya. Okey, saya faham kami pun guru-guru ni, ada juga masa tersendiri kami kan. Sebab kami pun, banyak lagi juga ada juga tugasan lain yang perlu dibuat, bukan banyak ada lagi tugasan lain yang perlu dibuat. Jadi saya telah membuat satu jadual supaya memberi masa dan ruang kepada guru-guru escape-kan satu ni, supaya orang ada masa dan ruang untuk membuat ataupun membina tugasan lain. Ha, sebab ada guru yang satu mengajar sampai 3 subjek, 4 subjek. Okey, jadi ibu bapa bolehlah tengok di sini. Jadi, jadual ini saya terangkan balik bersifat counter hikmat bantu kepada murid maksudnya itulah tu, sebarang persoalan dalam modul yang telah dimuat naik. Jadi time masa inilah kalau hendak bertanya, WhatsApp-lah cikgu tu. Kalau hendak cikgu WhatsApp cikgu tu dalam, grup tidak menjawab, WhatsApp-lah dia personal, "Cikgu tanya." Okey, saya pun mengucapkan terima kasih, saya mengajar matematik jadi ada ibu bapa yang kadang-kadang dia tanya, "Cikgu, yang ini kenapa soalan ni dia jawab betul tapi salah dalam Google Form?" Okey, saya maklum. Saya ucapkan terima kasih. Sekurang-kurangnya ibu bapa ini dia, apa ni orang bilang, dia terlibat dengan PDPR anaknya. Jadi dia concern. Okey. Ini faham tuan-tuan dan puan-puan, yang ini nanti saya tukar 20 hingga 26 Januari. Jadual ni akan diguna pakai sepanjang PDPR. Kita tunggulah keputusannya Perdana Menteri kita pada 4 Februari ini, sama ada PKP akan disambung, adakah sekolah akan dibuka. Okey, kita tengok, kita tunggu saja. Okey, ini selesai bahagian jadual waktu. Okey, sekarang berikut adalah pautan bagi kesemua modul sepanjang PDPR dilaksanakan. Sila pastikan modul minggu semasa saja yang dibuat terlebih dahulu. Okey, tengok apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat. Tuan-tuan dan puan-puan klik saya di sini. Okey, ini sekarang paparan saya menggunakan laptop Tapi kalau paparan menggunakan handphone pun lebih kurang sama. Paparan dia menggunakan handphone pun sama. Tuan-puan klik saya di sini. Okey, klik. Bila kita klik di sini, dia akan mengarahkan kita kepada modul. Modul yang terdapat modul yang terdapat kita tengok, kita buat sini. Okey. Modul yang terdapat adalah untuk satu sekolah. Tengok di sini. Bermula dengan pemulihan khas, kita ada PPKI, kita ada unit bimbingan kaunseling, unit kokem, lepas tu ada prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Okey. Jadi terpulang kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia berada di tahun 4 contohnya ataupun tahun 3 contohnya, bukalah folder ikut folder masing-masing. Okey, sekarang kita tengok kepada folder tahun 3. Okey, tahun 3 untuk tadi macam ini arahan ni 4 tahun 4 kan. Untuk bahasa Arab kita bukalah tahun 4 lah. Sorry kita buka tahun 4. Kita tengok bahasa Arab. Contoh, ini adalah bahasa Arab. Okey, klik buka. Okey,
Bila kita buka je bahasa Arab akan terdapat 2 folder, satu tahun 2020, satu lagi 2021. 2020 ini adalah untuk pembelajaran tahun 3 tahun lepas. Tahun lepas dia tahun 3, tahun ni dia tahun 4. Jadi tahun 3 ni saya tak buang supaya diorang boleh orang bilang buat rujukan kembalilah. Mantap apa ni membuat ulang kaji. Ulang kaji orang bilang untuk pembelajaran yang tahun lepas. Jadi ni kalau ni ekstra sajalah kalau diorang mau buat ulang kaji. Okey, sekarang ni kita tumpukan adalah pada tahun 2021. Kita tengok 2021 telah dibuka. Okey, sekarang kita mempunyai 2 folder untuk bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni bermula pada minggu pertama dan minggu kedua. Okey, kalau kita tengok pada minggu 2, kita klik di sini. Bila kita nampak di sini, kita ada 2. Jadi kita ada satu modul, satu lagi dalam bentuk arahan dalam bentuk apa ni nota dalam bentuk video. Okey. Ini isu yang inilah kita tengok isu perkongsian gadget. Okey, bila kita buat begini tadi, perkongsian gadget, kena diingat template ini boleh dibuka pada bila-bila masa. Contohnya ibu bapa apa ni berkongsi gadget, contohnya si abang hari ni di sekolah menengah ada kelas online. Kita utamakanlah yang sekolah menengah ni dia pukul 8 hingga pukul 12 kelas online. Jadi itu je handphone yang ada. Nak apa? Kita bagi can je dulu abang-abang tu. Nanti ada masa kelonggaran masa sudah waktu berehat, waktu malam ke, waktu petang ke, lepas tu waktu malam ke, boleh buka. Template ini boleh dibuka anytime. Dan kita tidak akan saya tidak akan bagi benarkan guru-guru SKP 1 ni bagi tugasan tu terus direct masuk terus masuk ke dalam WhatsApp, tidak melalui template. Kenapa? Sebab saya tidak mahu nanti bila semua subjek yang ada 12 subjek untuk tahap 1, 14 subjek untuk tahap 2, bila orang masing-masing bagi arahan, jadi itulah yang akan menyebabkan murid-murid kita keciciran maklumat. Dorang akan dan dah tahu sudah mana arahan yang sebelum ni, mana arahan yang akan dibuat hari ni, mana arahan yang telah dibuat untuk yang kemarin-kemarin. Sebab kadang-kadang ada yang murid yang tidak dapat mengikuti on the spot kita faham macam-macam masalah lah. Kadang-kadang internet belum beli kan. Itulah tadi perkongsian gadget. Jadi di sinilah kita buat secara organize, teratur. Jadi bila murid tengok di sini kita tengok oh, okey, dia cakap minggu 1 saya belum buat, minggu 2 saya belum buat. Okey, yang ini belum nampak banyak lah. Kita tengok contoh pada tahun 2021 tahun 2020 kita tengok. Okey, sini banyak sikit. Okey, contoh, oh saya belum buat pada 2 hingga 6 November. Lepas tu saya belum buat daripada 9 hingga 13. Saya belum buat lagi yang ini. Jadi masing-masing ada folder, jadi dia boleh rujuk anytime. Maksudnya akses mengikut akses lah pada bila-bila masa. Okey, faham Okey, itu menjawab persoalan bagi perkongsian gadget. Lepas tu ketiadaan gadget apabila ibu bapa bekerja lah. Contohnya macam tadi kan, yang ini kan. Bila diorang macam contoh bapaknya, si bapak ni kerja pukul 5 baru balik. Okey, nampak pukul 5 balik rehat, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, makan malam, selesai dalam dalam pukul 8 malam, barulah bagi anak gadget, suruh diorang belajar. Ikut folder yang ikut modul yang folder lah mengikut minggu tu. Okey, contohnya dalam sekarang bahasa Arab ni kita tengok pada 2021 tu, contoh hari ni, okey hari ni kamu belum buat nak, suruh dia buat. Contoh dia buat okey ini, alright. Okey nampak Jadi sekarang bila kita double klik di sini, di handphone pun sama tuan-tuan, dia belum mengarahkan kita untuk download sebenarnya. Kalaulah tuan puan tiada tiada internet, tiada mesin pencetak contohnya, kenapa? Janganlah download, jangan klik download ataupun handphone tu cepat penuh, janganlah download. Cukuplah dengan double klik tadi semula, saya tengok saya buatkan semula double klik sini, dia akan mengarahkan kita sini, dia belum lagi kepada download. Okey, belum lagi muat turun. Jadi tengok di sini kita tengok macam-macam ada arahan, ada tugasan, lepas tu
ada nota ada nota di sini ataupun ada nota. Ada yang cikgu saya akan bagi nota, ada yang suruh menonton YouTube. Jadi dia itulah yang dorang cakap bila kita isu di sini tiada data internet. Okey, pasal ke isu tiada data internet saya tengokkan di sini ini sebagai bukti okey, jap jap. Hmm, okey. Ni, terkini, cara menebus internet 1 gigabyte percuma sehingga 24 jam. Mula 1 Januari 2021 berakhir 30 April. Okey, bermaksud kita ibu bapa yang mempunyai Maxis, U-Mobile, Celcom dan Digi akan mendapat sehari 1 gig. Okey. Bila kita membuka template ilmu ini, template yang menggunakan internet lah, saya faham bila kita buka je klik, baru menggunakan apa ni, data yang sangat sedikit. Dia dia ndak banyaklah. Mungkin kalau sekali bila kita klik di sini, kita buka paling-paling pun kita kena ingat 1 gigabyte ni bermaksud 1000 MB. 1000 ingat 1000. Bila kita buka sini, mungkin yang dia akan makan data on the spot, time tu, baru dalam lingkungan 10 hingga 20 MB. Okey, bila kita modul ini bila kita klik sini pun masih lagi dia dia belum download dia belum lagi menggunakan data saiz contohnya saiz ini, contoh kita tengok saiz ni kita tengok dia punya saiz berapa, sekejap. Okey. Baru 845 KB, bukan MB. KB ni lagi rendah, MB lagi besar. 1000 MB, apa ni, 1 MB bersamaan dengan 1000 KB. Jadi saiz ni dah sampai 1 MB pun untuk kita download. Okey. Jadi kalau kita double klik sini, dia masih belum download, kita belum lagi makan kita belum lagi data lah yang kita gunakan tadi, belum lagi apa ni, 1 MB tu belum terguna lagi. Dia masih lagi dalam lingkungan 10 hingga 20 MB menggunakan data internet yang bila kita buka template ni tadi. Dia masih lagi guna itu, okey. Jadi, kalau betul-betul tiada data internet, tiada printer dan ibu bapa gunakan dengan baik 1 gig sehari itu, kalau anak-anak tu guna untuk pembelajaran yang telah yang telah disampaikan apa ni, data internet yang 1 gig percuma ni telah diberi apa ni, perutusan khas hari tu oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. ah, Dia cakap dia bagi untuk khas untuk pembelajaran dia bagi 1 gig. Inilah gunanya. Bila kita guna template ni, betul-betul gunakan 1 gig itu dengan berhemah, dengan baik, tanpa menggunakan untuk, yang lain, insya-Allah template ilmu PDPR lah jalan penyelesaian. Tiada masalah sebab kita kalau yang betul-betul ada masalah dengan internet, ini yang ibu bapa yang betul-betul mempunyai apa ni, masalah lah, kita faham bukan semua ibu bapa yang mempunyai internet sepanjang masa. Jadi, dorang tak payah download, yang penting, dorang macam ini murid perlu merakam sebutan dan bacaan setiap perkataan dan hantar rakaman tersebut kepada guru bahasa Arab kelas masing-masing. Okey, Qamariyah, dia cakap, Syamsiah, jadi dia semua sebut lepas tu hantar. Ini satu tak payah print. Yang ini tak perlu print. Kepada ibu bapa yang ada kelebihan, print lah. Untuk dorang, apa ni, orang bilang untuk pembelajaran anak-anaknya. Tapi kita tengok di sini selain bahasa Arab, kita tengok lagi di sini untuk matematik contohnya. Ini masih bahasa Arab. Jap kita tengok di sini. Kita tengok matematik untuk tahun 4. Contohnya. (2021) Lepas tu minggu ni, minggu 2. Kenapa terus minggu 2? Sebab minggu pertama hari tu jadual tu contohnya macam sini jadual mana?
Okey, jadual ni, kita bermula sekolah hari itu pada hari Rabu. Jadi jadual matematik, bahasa Inggeris ni, apa ni, bahasa pendidikan muzik ni tiadalah masa tu. Jadi kita cuma bermula dengan terus kepada bahasa Melayu, sains, dengan PSB, pendidikan ni semua. Jadi sekarang ni kita ambil contoh folder sini kita ambil lah minggu yang kedua ni contoh, kita double klik, ingat sekali lagi benda ni belum download. Kalau tengok kalau saya tekan sini, baru dia pergi mengarahkan kita kepada tengok, baru dia mengarahkan kita kepada download. Tengok ni baru download. Ni pun saiz dia baru 613 KB, belum sampai pun 1 MB. Tapi tak apalah, tuan-tuan puan mau download pun janganlah download. Okey, tengok di sini, eee, dia cakap sini tulis dalam perkataan yang sini. Okey, kalaulah ibu bapa yang tidak mempunyai printer, cukuplah buatlah soalan ni dalam sehelai kertas. Kenapa saya cakap, cikgu ada yang cikgu-cikgu mengarahkan dalam buku latihan, ada yang mengarahkan untuk menggunakan buku aktiviti. Itu terpulang kepada kreativiti guru-guru SK Pekan 1 dorang, terpulang kepada dorang lah. Tapi kalau bentuk matematik ni, kalau saya lebih prefer kepada kertas, sehelai kertas A4. Kenapa? Sebab nanti kita dalam perancangan lah, sama ada diluluskan ataupun tidak, kita akan buka satu, kita akan minta balik kepada ibu bapa, kita mohon kepada ibu bapa untuk menghantar hasil tugasan. Kita kesian ada ibu bapa yang kadang-kadang sudah print tapi tidak disemak pun oleh, mungkin ada persoalan kenapa tidak disemak oleh guru, kenapa tidak disemak oleh guru. Sebab itulah kekangannya tu, beberapa kekangan SOP yang perlu kita fikirkan terlebih dahulu. Macam ini pun kaedah kita akan memperkenalkan satu lagi cara penghantaran selain menggunakan WhatsApp. Ibu bapa yang sudah print tu bolehlah menghantar. Ini belum tentu dilaksanakan. Kita tunggu green light daripada JPN lah dulu. Kita rujuk kepada JPN. Kalau dia orang setuju baru kita laksanakan. Iaitu kaedah pandu lalu, kaedah drop and go, di mana kita akan sediakan bakul di sekolah. Jadi ibu bapa bolehlah siap-siaplah, kumpullah semua, terpulanglah sama ada nak kumpul semua modul yang ada ni untuk 12 subjek untuk tahap 1, 14 subjek untuk tahap 2. Bila ibu bapa kumpul, lepas tu masukkan dalam envelope ataupun just clip saja, cari klip, kumpulkan atas nama, kita akan sediakan bakul mengikut tahun. Contoh tahun 1, ibu bapa yang masih dalam kereta, buka tingkap, pilih bakul, just drop, lepas tu go, maksudnya balik. Itulah, kita tidak bagi jadual yang tetap, kita bagi jadual masa yang contohnya macam hari Isnin sehingga pukul 3 petang lah, contoh dari pukul 8 pagi. Jadi ikut kesesuaian masa guru-guru, masa ibu bapa. Tapi yang ini belum lagi kita mendapat green light daripada ni. Kita tengok dulu macam mana. Kalau keadaan okey, barulah. Jadi ibu bapa yang contohnya macam di sini, yang ada printer tu, yang ada mesin pencetak ni, cukuplah buat ni di atas layan kertas. Ni masih dalam mod yang belum kita download. Ini yang sudah kita download tadi. Tengok ini yang sudah kita download. Yang ini akan menggunakan data mengikut size file modul. Dan saya faham ada ibu bapa yang baru-baru ni bila kita belum lagi mengedarkan buku teks, kita mempunyai masalah bila menggunakan buku teks secara digital. Ada saiz yang betul-betul besar, yang 300 MB, ada yang 400 MB, ada yang kecil-kecil, okey. Jadi inilah saiz inilah yang kita download tadi. Saiznya baru 613 KB, nampak? 613 KB. Okey. Yang ini okey, yang ini kita download. Bila kita mempunyai masalah internet, data internet, tak payah download pun nampak. Cukuplah salin soalan dalam kertas. Pastikan ajar anak-anak anda untuk menulis tajuk modul PTPR Matematik tahun 4 di atas kertas tu. Lepas tu minggu ke berapa, nama dorang, kelas apa. Okey? Untuk subjek apa. Contoh macam inilah, tak payahlah modul PTPR Matematik tahun 4, salin minggu 2 ini, lepas tu nama dan kelas. Jadi supaya senang nanti guru-guru SK Pekan 1, diorang akan rujuk, oh ni kertas si Ali punya.
untuk matematik, okey? Faham, okey. Yang ini ndak perlu. Jadi kalau ada kelebihan internet, tengoklah YouTube. Tiada pun napa, kita suruh dorang rujuk buku teks. Sekarang saya faham, ada buku teks masing-masing, Di sini pun kami bagi AnyFlip nih. Bila AnyFlip, dalam bentuk AnyFlip nih, ini hanya menggunakan data data layaran orang panggil, data layaran. Dia belum download nih. Ini ndak payah download. Jangan download. Kalau download dia makan-makan nih. Contoh nah, ini layan. Okey faham, Ini kenapa kita sediakan dalam bentuk AnyFlip. Maksudnya AnyFlip nih dia bukan download nih. Dia hanya menggunakan data internet biasa. Okey, jadi belum makan lagi belum habis lagi nih 1.000 MB iaitu bersamaan dengan 1 gig yang diberi oleh kerajaan tadi. Tiada masalah, masih boleh tengok lagi, okey. Nampak di sini alright. Jadi kena difaham, saya telah mengarahkan, guru-guru SK Pekan 1, saya ni lupa memperkenalkan diri tadi, saya Cikgu Hairul, penolong kanan pentadbiran. Saya telah mengarahkan guru-guru, yang diarahkan oleh GB saya lah, guru besar saya. Kita akan membina soalan kuis bagi semua modul yang kita bagi kepada ibu bapa, kepada murid, 5 soalan. Okey, ini untuk tujuan pentaksiran. Okey, faham, Okey, jadi ini selesai, Jadi saya telah menjawab untuk tiada data, keadaan data ini, tiada mesin pencetak, lepas tu perkongsian gadget, okey. Cuma yang saya nak masukkan di sini, bila ibu bapa tu langsung tiada gadget, itu saya memang tak boleh buat apalah. Kami mau datang ke sana pun yang kadang-kadang bila yang langsung tiada gadget ni memang yang ndak respon langsung dalam WhatsApp lah. Kita ndak dapat cakap apalah. Okey. Kita pun ndak boleh bantu. Kalau dorang datang, kalau dorang just SMS bagi tahu ada problem, mungkin kita ada intervensi kita sendirilah. Ibu guru-guru di pekan 1 boleh buat satu intervensi, tapi ini langsung kita ndak boleh berhubung, kita pun ndak tahu dorang di mana, jadi kami ndak boleh buat apa. Okey, alright, selesai kepada sini. Okey, modul sudah selesai, menjawab semua persoalan sudah. Okey, jadi sekarang kita pergi ke bawah, di sini ada satu borang. Borang ini perlu diisi oleh ibu bapa bermula petang Jumaat hingga pagi Isnin. Ini wajib, ini penting, kenapa perlu diisi. Kita tengok di sini, kita klik di situ, dia akan mengarahkan kita kepada borang ini. Jadi kalau terpulang saya akan menjawab persoalan ibu bapa, kalau saya ada anak 5 orang, 5 kalilah kena isi borang ni tuan. Sebab kita borang ini berdasarkan untuk satu nama. Okey, faham, Untuk contoh tahap 2, kita tengok tahap 2. Kalau anak saya berada di tahun 6 sekarang, okey contoh. Saya tulis nama anak saya tulis, lepas tu saya pilih kelas dia di mana, lepas tu kita tik di sini. Okey, bahasa Melayu selesai. Matematik dia sudah buat selesai. T2 ni jangan heran, ni bukan untuk tahun 2 maksudnya ni. Ini untuk, tujuan saya menganalisis data. Nah, jadi sains. Sains tu maksudnya ni sekarang ni untuk kelas kelas tu tahun 6 contohlah 6 jenius, nama murid ni Ali contoh, okey. Jadi sains T2 ni bukan tahun 2 ni, ini tahap 2 ni maksudnya, okey. Alright, contoh sains selesai anak saya buat, contoh bahasa Inggeris selesai. Okey, sekarang anak saya ambil bahasa Arab, jadi dia sudah buat kelas bahasa Arab. Jadi untuk bahasa Cina tidak berkenaan sebab dia nak ambil bahasa Cina. Lepas tu anak saya ni, saya Islam, anak saya ambil pendidikan Islam, pendidikan moral dia nak ambil maksudnya tidak berkenaan. Okey, itu. Lepas tu submit macam biasa. Okey, untuk di bawah ni saya faham untuk minggu ni kita belum mula lagi co-curriculum. Jadi tulis dari dulu mana, tidak berkenaan dululah untuk sementara waktu tu ni. Nanti bila Kokem bermula pada minggu depan, insyaAllah baru kita tulis sama ada selesai atau belum selesai. Okey? Okey. Alright, ini selesai. Jadi selesai bila kita tekan submit tadi dia akan masuk. Okey, sekarang kita isi lagi. Dia cakap apa ni, add another response, add saja. Jadi kita pilih lagi untuk anak tahap 1. Begitulah, Kenapa pentingnya di sini, tengok, borang pengesahan penglibatan murid. Kenapa pentingnya? Okey, di sini saya cerita dulu. Okey, di sini ada bahagian ruangan informasi. Jadi dalam ruangan informasi, pertama kita ada penglibatan murid tahun 1 dan periksa data penglibatan murid 2021. Okey, ini yang penting. Borang yang tadi yang kita isi, dia akan kita klik di sana. Contoh, saya klik lagi di sini yang ni tadi. Ini adalah untuk data tahun 2 hingga tahun 6 ke atas. Tahun 1 ni istimewa sikit. Dorang ni sampai bulan Mac, dorang masih dalam proses transisi. Okey, kalau program transisi ni, kalau
masa bersemuka sebelum ini, sebelum kita melakukan PDPR, dorang, untuk tahun satu program transisi cuma 2 minggu, lepas tu baru dorang ikut buat kelas macam biasa. Sekarang ni untuk tahun satu 2021 ni, dorang terpaksa ikut juga kelas macam biasa, tapi masih dalam program transisi, dorang masih lagi belum menggunakan buku teks, dorang akan, mengikuti transisi sehingga 43 hari, sehingga berakhir 26 Mac. Itu yang problem tu. Okey, bukan problem lah, maksudnya dorang ni istimewa sikit. Dia tidak terlibat dengan tahun 2 dan tahun 3. Tahun 2 hingga tahun 6. Tahun 2 hingga tahun 6 dorang sudah, kalau kita bersemuka hari tu, dorang sudah ikut kelas macam biasa. Okey, faham, Okey, sekarang kita pilih. Contohnya macam tadi kita pilih tahap 2. Kita klik tahap 2, dia akan mengarahkan kita kepada sini. Ini pun data internet ni paling-paling, Okey, apa yang perlu dibuat, jadi yang tadi tu contoh macam ini sekarang. Okey, ni jumlah murid ni 2,000 lebih ni ni daripada tahun lepas ni, saya sambung je ni data ni. Cuma kita select data range, contohnya untuk minggu ni, 20, 2 minggu lepas lah. Kita bermula sekolah sepatutnya 20, tapi kenapa kita ambil 20, lepas tu berakhir pada 22. Okey, apa yang perlu dibuat, 22 maksudnya kita bagi can ibu bapa isi pada petang Jumaat sampai pagi Isnin. Jadi bermaksud sampai 25 lah. Okey, faham, bermula 20, berakhir pada 25. Okey, ini untuk minggu pertama. Nampak, Sebab kita hari Jumaat, kita bagi peluang kepada ibu bapa untuk mengisi borang yang tadi ni, yang borang ini, kita bagi isi, contoh daripada petang Jumaat hingga ke pagi Isnin. Jadi saya ambil dari Isnin sini. Okey, ini select data range. Okey, nampak, Okey, seramai 963 orang murid perdana, hanya 351 sahaja yang terlibat. Maksudnya yang mengisi borang. Jadi, maksudnya kita hanya lebih kurang dah sampai 50% pun, untuk 50% penglibatan murid, Okey, tengok, Okey, lepas tu kita ambil kelas 6 jenis lah. Jap, 6 jenis, 6 intelek, okey. Okey. Dalam 6 intelek, dalam minggu lepas inilah murid yang mengisi. Nampak, jadi kita jumlah murid tu ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 murid. Tapi macam mana pun ada murid yang terisi 2 kali. Jadi nampak di sini Nurnia Ramadhani ni 2 kali isi, Ulil Alif tu pun 2 kali isi. Tapi tak masalah, guru-guru faham. Jadi bermaksud yang terlibat untuk pada 20 hingga 25, iaitu minggu pertama, kita ada lebih kurang 9 orang murid sahaja yang mengisi borang, dan ini penting, maksudnya yang ini saja yang dapat kita anggap 100% penglibatan untuk semua subjek sebab dia mengisi. Okey, faham, Kita kita tahu cikgu jadi kuis online tadi, itulah sebabnya bantulah kami sebab kadang-kadang kami guru-guru SK1 orang berdasarkan daripada sini. Jadi bila dorang isi ni ndak sampai 1 minit pun isi ni, Okey, bila dia isi data tu akan sampai ke sini. Okey, ini pada minggu pertama, kita tengok pada minggu yang terkini, yang bermula pada hari Isnin 25, kita tengok sampai 1 hari bulan, hari ini belum sampai 1 hari bulan, 31, okey. Pada hari inilah, sekarang kita tengok. Okey, inilah yang tersenarai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sahaja. Ni jumlahnya, 6 lah. Faham, Jadi itu yang penting. Jadi kenapa kita memerlukan data ini, sebab kita mau tengok contohnya macam ada macam contohnya murid ni langsung kita mau cuma kenal pasti yang langsung tidak mengikuti PDPR. Jadi kita boleh buat intervensi. Macam ni kita menjadi satu masalah lah. Masalah nanti untuk kelas tahun 6 lagi tu, bila ni akan menjadi satu masalah sebab guru-guru nanti bila dia PDPR ni kita tidak pasti, kita tidak pasti PKP ni. Sama ada dia akan bertambah lagi 2 minggu kah, sama ada dia akan berbulan-bulan kah, kita tidak pasti. Jadi ini akan menjadi satu, masalah lah, betul-betul masalah lah kepada kami sebab di sini 6 intelek ni sekurang-kurangnya muridnya, contohnya adalah seramai
eee 38 orang, jadi yang respon 6. Jadi ini 32 orang lagi kami anggap dorang ndak buatlah PDPR. Jadi ini yang menjadi satu, nanti kami akan buat satu intervensilah untuk dorang. Terpaksalah kami buat satu intervensi. Jadi bila dorang masuk sekolah nanti secara bersemuka, kemungkinan besar kami akan diarahkan untuk mengulang kembali apa yang perlu diajar. Jadi kesianlah, terkesanlah kepada murid-murid yang sini yang aktif nih, kesian yang disebabkan beberapa orang rakan yang tidak aktif, yang akan menyebabkan rakan-rakan yang di sini terpaksa kita asingkan. Dorang akan belajar, mungkin ada guru yang akan ajar dorang move on, subjek yang terkini, yang rakan-rakan lain ni kita akan terpaksa akan ulang balik daripada minggu pertama tadi. Okey, nampak Jadi ini akan menyebabkan dalam kelas tu terbahagi 2, sebab kita kadang-kadang kita terpaksa ulang yang sini, kita buat sisipan lah ni maksudnya. Jadi yang di sini akan ikut, yang terkini. Jadi ini, menjadi satu fenomena lah seluruh Malaysia. Kita faham kadang-kadang ada ibu bapa yang sudah pun mengisi, ada anak-anak murid, anak-anak kita pun sudah mengisi, cuma orang kena diingatkanlah, "Sudah isi ke data penglibatan tu? Sudah isi ke data penglibatannya?" Okey, data penglibatan ni amat penting. Di sinilah yang amat penting untuk kita tahu macam mana penglibatan murid. Okey, tahniah saya ucapkan kepada, penglibatan apa ni, ibu bapa tahun 1. Tahun 1 ni, dia interface dia lain sikit, dia istimewa, tu yang saya cakap, dia transisi bermula 20 Januari hingga 26 Mac. Okey. Jumlah penglibatan yang murid kita pada minggu pertama tu mencecah jugalah 140 daripada 190 orang lah rasanya untuk keseluruhan tahun 1. Jadi bila kita di sini, kita akan ambil contohnya daripada tadi 20 hari bulan Januari berakhir pada 25 untuk minggu pertama, kita tengok hasilnya. Okey, 138 4 orang lah contohnya yang di sini okey. Di sini saya belum bagi nama kelas sebab, murid-murid ni untuk tahun 1 ni belum lagi kita tentukan kelas ni. Okey. Dorang cuma sekarang ni senarai kelas tu kita habiskan dulu program transisi, baru kita dapat tentukan sama ada dorang ni di kelas mana. Lepas tu mungkin kita akan tentukan dalam masa yang terdekat ni dorang ambil bahasa Arab atau bahasa Cina. Itu yang kita belum lagi dapat buat tu. Okey. Tunggu dulu habis 26 Mac ni, barulah kita cerita kelas sebenar. Okey. Sekarang ni bukan kelas sebenar, kelas juga bermula daripada 2 Februari ni kita akan buatkan modul lagi mengikut tema. Okey. Jadi dia setiap subjek akan mengikut tema itu. Jadi dorang belum lagi menggunakan KSSR tu KSSR 2000 apa ni, KSSR untuk semakan 2017 punya. Okey. Jadi tengok sini. Alright. Jadi di sini ada juga yang ibu bapa yang menjawab tidaklah. Okey. Okey, tapi napa? Alright, yang ini saya settle. Okey. Faham kenapa pentingnya kami memerlukan anak-anak isi borang pelibatan supaya kami tahu data itu. Okey, faham Okey, di sini semua sudah selesai. Ini sudah selesai untuk template ilmu PDPR. Jadi saya akan ceritakan sedikit mengenai di sini ada beberapa ruangan informasi lain. Ibu bapa bolehlah klik pelaksanaan, kit program. Ini video katam yang telah dibuat oleh tahun 6 pada tahun lepas. Lepas tu kita di sini ada IP perpustakaan Maya, Wall of Fame. Okey, saya tengok, saya concentrate 2 ni kepada ibu bapa yang anak-anak ni, kepada anak-anak ni, kalau dorang macam tiada apa mau buat di rumah, biarlah dorang membaca. Bagilah dorang membaca. Okey, nampak sini ini adalah buku apa ni, rak perpustakaan kita secara maya. Dalam sini contoh saya tekan tadi rak 1 ni saya tekan, dia akan bawa kita pada sini, banyak buku boleh dibaca. Jadi klik saja satu buku ni, view, ini pun belum download ni, dia masih menggunakan data internet yang biasa. Jadi just dorang baca ajalah. Nah, baca, baca. Okey, faham Okey, di dalam IPSS ni kita ada satu di bawah borang rekod bacaan murid. Ini adalah untuk rekod nilam. Okey, buku borang rekod bacaan nilam dan ini pun ada analisisnya. Jadi yang ini selalunya kita akan buat anugerah untuk murid-murid sama ada dorang dapat emas kah, perak kah, gangsa, memang ada. Jadi yang ini kalau ibu siapa yang sudah baca buku tu, isilah ni. Okey, ini IPSS. Okey. Lepas tu kita ada juga sini Wall of Fame. Wall of Fame ni maksudnya di sinilah kita nanti akan bagi informasi-informasi kepada ibu bapa. Banyak di sini. Bolehlah rujuk-rujuk di sini ni. Nampak? Okey. Semua. Ini bukan site ini adalah aplikasi ni sebenarnya. Kami buat ni aplikasi Android, khas untuk pengguna Android. Okey, dia menggunakan web.
Jangan silap, ini bukan, site sekolah, dia bukan site sekolah. Oke banyak di sini nih, banyak lagi di sini nih, oh banyak nih yang tahun lepas nih, bahan-bahan guru semua ada dalam nih, Wall of Fame, oke. Oke, selesai yang di sini. Oke, sekarang kita tengok program titipan kasih. Jap jap, saya home lagi balik, sorry. Saya home sampai ke bawah nih, jap. Oke, dalam ruangan informasi ini memang ada di sinilah. Sini saya ada bagi nih. Oke, yang terkini saya telah muat naik, yang inilah tadi, template nih, macam mana persoalan-persoalan ibu bapak dapat dibuat di sini. Jadi mana-mana ibu bapa yang rasa macam, ada lagi persoalan lain, bolehlah saya ada bagi di ujung slide nih, contohnya ini slide, slide ni slide, di ujung slide ni saya ada bagi email saya. Okey, jadi ibu bapa bolehlah ajukan soalan, sebarang persoalan, okey, Okey, di sini kita ada bagi, kita ada pelancaran buletin. Okey, baru-baru ini kita telah membuat satu pelancaran buletin, tuan-tuan bolehlah tengok sendiri, nanti buletin ni, kita akan bagi informasi dalam bentuk, e-majalah lah kepada ibu bapa, jadi dia senang tengok apa yang berlaku sepanjang seminggu, apa yang berlaku sepanjang sebulan, okey? Faham, Okey, baru kita pergi program titipan kasih. Klik, semula di handphone pun nanti, di handphone dorang nada keluar nih, tiga-tiga nih, ada tanda 3 aja di sini, ada 3 garis. Jadi klik 3 garis tu dia akan keluarlah nih pilihan yang 3 nih, okey? Oke, ini program titipan kasih. Oke, program titipan kasih. Apakah ini program titipan kasih? Program titipan kasih adalah program yang menggantikan perhimpunan pagi. Sebab ada hari itu ibu bapa yang bersuara dia cakap, "Kenapa kita minggu pertama ni belajar dulu? Bagus ajar orang balik macam mana lagu sekolah, macam mana lagu apa yang perlu dibuat, macam perhimpunan lah." Okey, inilah program titipan kasih. Program titipan kasih kita bermula pada tahun lepas lagi. Pada siri pertama, fasa satu guru besar. Bermula pada tahun lepas, guru besar. Kita ni inilah segala apa ni, apa informasi yang hendak disampaikan, kita akan buat di dalam sini. Informasi-informasi lah contohnya. Kadang-kadang di sini kita akan bagi contoh macam saya hari itu ada juga saya bagi lagu sekolah. Jadi di sinilah inilah program, perhimpunan pagi yang biasa dibuat oleh, anak-anak murid kita pada awal pagi. Okey, ini program titipan kasih. Kita tengok sini. Dia sampai ke siri 9 sudah hari itu, faham, Okey. Apa itu pembelajaran atas talian? Kita tengok. Okey, pembelajaran atas talian bermula pada minggu lepas. Pada hari Isnin, kita telah membuat satu PDPR secara maya, secara online. Online ni maksudnya atas talian, menggunakan medium Google Meet. Okey. Contoh Januari 25 untuk subjek matematik, bahasa Arab dan bahasa Cina. Jadi inilah senarai-senarai, untuk guru-guru saya, dorang buat online, secara online hari tu. Tahun lepas kita buat juga ni, tapi kita buat mengikut tahap. Okey, tahun ni kita cuba buat mengikut, tahun, maksudnya tahun 2, tahun 3. Tapi ada juga beberapa subjek yang kita muridnya apa ni, gurunya nak ramai, terpaksa kita buat mengikut tahap terus, tahap 1 dan tahap 2, begitu. Tapi untuk bahasa Inggeris ni memang, matematik ni gurunya ramai, jadi kita buatlah satu khas untuk satu tahun 2, tahun 3. Yang ini memang menggunakan data internet, ini saya akui. Ini menggunakan data internet yang banyak. Jadi kepada yang ada kelebihan tu, bersemukalah, inilah dipanggil pembelajaran secara bersemuka. Ini lebih bagus dari apa ni, lebih lebih afdal orang bilang daripada kita buat modul. Jadi ini guru boleh berinteraksi dengan murid secara, eee, real time orang bilang, time tu juga, okey. Ada ibu apa boleh bertanya, time tu juga, okey. Okey, di sinilah, yang ini untuk tahun minggu lepas. Jadi kita akan muat naik lagi insyaallah bermula Selasa, kita akan mulakan dengan, contohnya dengan subjek itulah. Hari Isnin ni pada 1 hari bulan Februari dia ada PDPR langsung lah. Kita tidak akan buat PDPR sebab cuti cuti umum 1 Februari untuk cuti hari wilayah. Jadi bolehlah dapatkan informasi pembelajaran atas talian tu di sini. Tapi macam mana pun guru-guru saya, dorang akan muat apa ni, bagi juga informasi dalam bentuk WhatsApp, Jadi, apa-apa pun dorang tetap juga ingatkan ibu bapa dalam bentuk WhatsApp. Jadi ibu bapa yang lebih, orang bilang sudah faham cara penggunaan sepenuhnya template ilmu ini, nak perlu buka WhatsApp pun apa, memang semua ada dalam sini. Jadi, okey, tapi bukalah WhatsApp tu juga, sebab kadang-kadang ada juga daripada HAM, yang ini dari saya ni unit kurikulum semua ada di dalam sini, tiada masalah, okey.
Oke, saya rasa sampai di sini saja untuk penerangan saya macam mana menggunakan template, eee ilmu PDPR, SKPS 2021. Jadi apa-apa sebarang pertanyaan atau sebarang ajuan, bolehlah email saya di sini, okey? Faham, eh? Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.